طيب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد الكريم، وعلى آله وعترته وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وسيدنا ومولانا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبنا وسيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita sama-sama mengucapkan terima kasih kepada Allah Azza wa Jal di atas kurniaan daripada Allah kita dapat bertemu sama-sama pada petang yang berbahagia ini untuk kita membaca kitab Qurratul Ain karangan Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki, yang kitab ini menghuraikan syarah kepada Imam Al-Haramain menghuraikan syarahan ataupun huraian Al-Imam Al-Jalal Al-Mahalli, yang Al-Imam Al-Mahalli pula menghuraikan matan Al-Waraqat karangan Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Maka Alhamdulillah, kita mengucapkan terima kasih kepada Allah yang telah memberikan kepada kita peluang untuk terus dapat mempelajari kitab ini. Pun begitu, saya ingin memohon kemaafan kerana pada minggu lepas di saat-saat akhir berlaku satu insiden, satu masalah yang tak dapat dielakkan, menyebabkan saya terpaksa membatalkan kelas di saat-saat akhir. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kepada kita kemampuan untuk terus membaca kitab ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan diri kita daripada sebarang perkara yang menghalang diri kita untuk terus berada di dalam medan ilmu dan juga dunia ilmu. Allahumma amin. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, di dalam 2 minggu lepas kita telah pun selesai membicarakan berkenaan dengan satu topik, iaitu adakah sesuatu arahan yang meminta kita untuk melakukan satu perbuatan, adakah arahan itu sebenarnya juga menunjukkan arahan itu juga adakah ia menunjukkan bahawa orang yang diperintahkan tersebut, kalau dia melakukan perbuatan yang disuruh, dia sudah tidak lagi perlu untuk melakukan perbuatan yang disuruh sekali lagi. Maksudnya dia sudah dianggap selesai melaksanakan tanggungjawab tersebut, ataupun perbuatan itu masih belum selesai. Jadi Alhamdulillah, 2 minggu lepas kita telah pun membicarakan tajuk ini, dan insya-Allah pada hari ini kita akan masuk kepada satu tajuk yang baru, iaitu membicarakan tentang siapakah dia Al-Mukallaf. Siapakah orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, dan siapakah orang yang bertanggungjawab untuk meninggalkan segala larangan-larangan Allah dan juga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi insya-Allah pada pertemuan kita sekitar sejam ini, kita akan membicarakan tentang siapakah dia Al-Mukallaf. Siapakah dia orang yang menanggung tanggungjawab untuk melaksanakan perintah Allah dan perintah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, insya-Allah pada matan yang berbunyi allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala al-habibil mustafa sayyidina wa maulana Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa itratihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam al-Mahalli rahimahullahu azza wa jalla. Okey, bi isnadina al-muttasil ila sayyidina al-imam Al-Haramain, Imam Al-Haramain Al-Juwaini, wa bi isnadina ila sayyidina al-Imam Al-Mahalli rahimahullah, wa bil isnadi ila sayyidina al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal, wa nafa'ana Allahu bi ulumihim wa ulumi masyayikhihim wa talamizatihim
وقراء مصنفاتهم وشراحها اللهم أمين. قال سيدنا الإمام الحطاب المالكي شارحا ما قاله سيدنا الإمام الجلال المحلي وهو يشرح متن الإمام أبي المعالي إمام الحرمين الجويني رحمه الله سبحانه وتعالى قال الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. هذه ترجمة معناها بيان من يتناوله خطاب التكليف بالأمر والنهي ومن لا يتناوله. Jadi dalam matan Al-Waraqat, Imam Al-Haramain Al-Juwayni sebut allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Yang itu orang yang masuk di dalam perintah dan larangan, dan apakah dia benda yang tidak masuk. Maksud dia tidak masuk di dalam perintah dan juga larangan. Jadi kata Imam Al-Mahalli rahimahullahu azza wa jal, hadhihi tarjamatun. Ini adalah tarjamah. Maksud dia ini adalah tajuk. Ini adalah tajuk. Jadi ucapan yang berbunyi allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul, ini adalah merupakan satu tajuk. Tajuk kepada perbahasan yang membicarakan tentang siapakah dia mukallaf. Mungkin tuan-tuan terfikir kenapa sampai perlu dijelaskan ini adalah tajuk. Kan? Sebab dalam buku cetakan kita hari ini, kalau tajuk biasanya jelas-jelas tak perlu sebut ini adalah tajuk. Memang tajuk itu akan diletakkan di tengah-tengah buku dan dibuat dengan tulisan yang besar, contoh atau bergaris. Jadi orang tahu itu adalah tajuk. Maka mengapa Imam Al-Mahalli sampai sebut ini adalah tajuk? Okey, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita merujuk kepada realiti penulisan satu ketika dahulu, kalau kita melihat bagaimana cara para ulama kita dahulu menulis, disebabkan satu ketika dahulu bekalan untuk mendapatkan bahan tulisan ni susah. Tak macam kita hari ini kertas banyak. Zaman tu nak dapatkan tulisan juga, bahan-bahan tulisan juga susah. Kadang-kadang mereka menggunakan kulit-kulit pokok, kadang-kadang menggunakan kulit binatang. Jadi disebabkan nak mendapatkan kertas sukar, lalu kitab-kitab yang mereka hasilkan daripada kertas contohnya, mereka akan tulis secara rapat-rapat. Tidak ada senggang-senggang, tidak ada perenggan kedua, ketiga dan sebagainya. Hatta tajuk pun akan didatangkan sekali dengan kenyataan selepasnya. Jadi kalau orang baca sekali imbas dalam satu tulisan yang saling sambung menyambung begitu, orang mungkin tak perasan ini adalah tajuk. Orang kata, apa maksud ayat ni? Macam tak faham lah. Kerana sebenarnya ia adalah tajuk. Jadi kerana itulah Al-Imam Al-Mahalli menjelaskan hadhihi tarjamatun. Ini adalah satu tarjamah. Maksudnya tarjamatul bab, tarjamatul kitab ataupun tarjamatu hadzal mawdu'. Ini adalah tajuk supaya orang tak pening. Sebab kalau tanpa disebut ini adalah tajuk, mungkin akan ada yang tidak faham. Jadi orang yang biasa melihat manuskrip lama kitab-kitab Arab, mereka akan tahu betapa kalimah hadhihi tarjamatun itu adalah satu perkara yang penting. Seterusnya Imam Al-Haramain Al-Imam Al-Hattab menjelaskan lagi apa maksud hadhihi tarjamatun tu. Lalu kata Imam Al-Hattab, ma'naha baik masalah. Internet macam bermasalah sikit. Tak apalah, khair insya-Allah. Tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah, saya mohon maaf, internet kami agak bermasalah sikit hari ni. Jadi kalau terputus saya mohon kemaafan. Baik. Ma'naha bayanu man yatanawaluhu khitabut taklif bil amri wan nahyi wa man la yatanawaluhu. Maksud tarjamah ni, hadhihi tarjamatun. Maksud tajuk ni apa dia? Penerangan siapakah orang yang khitabut taklif, maknanya arahan yang meminta untuk seseorang itu mempunyai tanggungjawab sama ada melakukan satu perbuatan atau meninggalkan satu perbuatan. Ayat itu ataupun kenyataan itu dia mencakupi siapa? Maknanya perintah ataupun larangan itu dia mencakupi siapa? Dia kena ditujukan kepada siapa? Bila Allah memerintahkan kita untuk melakukan satu perbuatan atau melarang kita daripada melakukan satu perbuatan,
arahan dan juga larangan itu dia ditujukan kepada siapa? Adakah semua manusia tanpa kecuali, hatta kanak-kanak pun wajib, orang gila juga wajib, atau hanya insan-insan tertentu? Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hattab, kata beliau, bayan man yatanawaluhu khitabut taklif bil amri wan nahyi wa man la yatanawaluhu. Ini adalah satu penerangan menceritakan tentang siapakah orang yang kenyataan syarak ataupun ucapan syariat yang meminta dengan satu arahan ataupun larangan, kenyataan ini mencakupi siapa, kena kepada siapa, ditujukan kepada siapa, dan siapakah pula orang yang tidak terkena dengan arahan ataupun larangan tersebut. Maknanya dia bebas daripada sebarang tanggungjawab. Jadi ini yang dimaksudkan oleh Imam Al-Hattab dalam menghuraikan maksud Imam Al-Haramain Al-Juwaini allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Kemudian kata Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki wa qal ma la yadkhulu. Kalau kita tengok tajuk tadi, allazi yadkhulu fil amri wan nahyi, kemudian wa ma la yadkhul. Jadi sekarang Imam Al-Hattab Al-Maliki nak menghuraikan maksud wa ma la yadkhul. Lalu kata beliau, qal wa qal, maksudnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini, pengarang matan kita ni, pengarang matan Al-Waraqat, beliau telah berkata, ma la yadkhul. Maksud dia, apakah dia benda, digunakan kalimah ma, tak digunakan kalimah man. Jadi siapa yang belajar bahasa Arab, dia akan tahu beza di antara ma dan juga man. Sebab man ditujukan kepada orang yang berakal, maksud dia manusia, manakala ma ditujukan kepada benda yang tidak berakal, contoh macam batu, pokok, daun-daun, binatang, bukit bukau, air. Jadi selain daripada orang yang, selain daripada manusia, jin dan juga malaikat, itu digunakan kalimah ma. Kalau kita bahasa Melayu pun kita bezakan, orang kata apa, kalau man ni diterjemahkan kepada sesiapa, manakala ma apa benda, begitu, sebarang benda. Jadi kata Imam Al-Hattab waqal, Imam Al-Haramain sebut ma la yadkhul, apakah dia benda yang tidak masuk di dalam perintah dan juga larangan. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, tambihan ala anna man lam yadkhul fi khitab at-taklif laysa fi hukmi zawil uqul. Jadi kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, Imam Al-Haramain memilih kalimah yang berbunyi ma la yadkhul, tanpa beliau sebut man la yadkhul. Digunakan kalimah ma, tidak digunakan kalimah man. Tambihan, maksud dia munabbihan ataupun litambih, untuk menerangkan, untuk memberikan peringatan atau ingin menjelaskan bahawa sesiapa yang tidak masuk di dalam arahan ataupun larangan untuk sesuatu tanggungjawab, orang tersebut laisa fi hukmi zawil uqul, dia tidak termasuk di dalam hukum orang yang mempunyai akal. Maksud dia, kerana itulah Imam Al-Hattab Al-Maliki menjelaskan kepada kita bahawa Imam Al-Haramain mengapa beliau memilih kalimah wa ma la yadkhul tanpa digunakan kalimah wa man la yadkhul, adalah untuk menjelaskan bahawa Imam Al-Haramain nak bagi tahu kepada kita, seseorang manusia ataupun jin yang dia tidak termasuk di dalam hukum seseorang mukallaf, dia tidak dipertanggungjawabkan dengan arahan-arahan syarak ataupun tegahan-tegahan syarak. Mereka ini walaupun manusia ataupun jin, maknanya ada akal sepatutnya, dia sebenarnya berada pada hukum orang yang tidak punya akal. Jadi kalau kita dengar sekali imbai, ini nak kutuk budak-budak kecil ke? Nak kutuk orang gila ke? Itu kalau kita faham secara kefahaman yang tidak baik. Namun kalau kita cuba fahami, maksud dia Imam Al-Haramain nak bagi tahu mereka ini adalah seperti benda-benda yang tidak berakal, yang tidak mengandungi sebarang dosa. Macam-macam binatang ataupun air ataupun tumbuh-tumbuhan, mereka tidak mempunyai sebarang dosa. Mereka tidak mempunyai sebarang tanggungjawab. Jadi Imam Al-Haramain nak bagi tahu kanak-kanak ataupun orang gila yang mereka ini walaupun manusia, tetapi mereka tidak berkait dengan arahan dan juga larangan. Mereka ini adalah manusia yang
yang seperti hukum orang yang tidak mempunyai akal, iaitu orang yang seperti benda yang tidak mempunyai sebarang dosa. Berbeza dengan macam saya, tuan-tuan, yang kita berakal dan kita telah orang yang masuk dalam kategori orang yang punya akal, iaitu bila punya akal dia bertanggungjawab dengan arahan dan larangan, dan di situlah kegerunannya. Adakah kita melunaskan tanggungjawab kita kepada Allah, ataupun ada orang yang menolak arahan Allah dalam keadaan dia tahu bahawa tindakannya adalah salah. Jadi Al-Imam Al-Khattab begitu terperinci sehingga menyatakan kepada kita, mereka yang tidak mempunyai akal tadi, maksud dia kanak-kanak atau orang gila, mereka tidak mempunyai sebarang tanggungjawab, mereka selesai. Mereka tidak akan ditanya oleh Allah, mengapa kamu tak lakukan ini, mengapa kamu lakukan perkara ini. Jadi mereka selamat di akhirat. Tapi kita yang berakal pula, kita mempunyai tanggungjawab, sama ada taat ataupun ada yang mengkhianati. Maka Al-Imam Al-Khattab begitu terperinci di dalam menyatakan perkara ini, sehingga mengapa Imam Al-Haramain memilih kalimah ma dan tidak pula menggunakan kalimah man adalah untuk menjelaskan ketelitian ini. Subhanallah. Di sini pun kita dapat belajar bahawa dalam kita membaca satu perkara, kita perlu teliti dan kita perlu menghayati mengapa dipilih kalimah ini. Apa sebenarnya yang ingin disampaikan. Sebab tu para ulama kita mereka sangat bermutu kerana di sebalik huruf yang mereka gunakan itu ada rahsia yang ingin disampaikan. Baik. Cuma sekadar tambahan daripada para hadirin rahmati Allah. Alhamdulillah, saya kebetulannya dalam 3 tahun yang lepas Allah merezekikan saya dapat membuat sedikit kajian tentang kitab Al-Waraqat dengan membuat perbandingan beberapa manuskrip tulisan tangan, dan antaranya adalah satu manuskrip yang disalin daripada kitab yang ditulis sendiri oleh Imam Al-Haramain berdasarkan tulisan tangan Imam Haramain. Alhamdulillah. Jadi kalau kita rujuk dalam manuskrip, apa yang disebut oleh Imam Al-Khattab ini, kalau kita tengok sebenarnya merujuk kepada manuskrip yang berbunyi wa ma la yadkhul. Jadi tajuknya allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa ma la yadkhul. Pun begitu, manuskrip lain berbunyi allazi yadkhulu fil amri wan nahyi wa man la yadkhul. Jadi berlaku sedikit perbezaan di antara manuskrip tulisan tangan bagi kitab Al-Waraqat. Ada yang menulis wa ma la yadkhul, dan inilah manuskrip yang telah digunakan oleh Imam Al-Haramain, digunakan oleh Imam Jalaluddin Al-Mahalli dan juga Imam Al-Khattab. Pun begitu, ada manuskrip lain yang berbunyi wa man la yadkhul, digunakan kalimah man yang ditujukan kepada manusia. Okey, alhamdulillah. Ini sekadar tambahan daripada saya untuk semua. Baik, seterusnya Imam Al-Haramain Al-Juwaini menyambung kalam beliau. Setelah beliau mendatangkan tajuk, kata beliau, yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Akan masuk di dalam ucapan Allah Ta'ala, maksud dia dalam ucapan Allah, di dalam firman Allah yang berkait dengan arahan untuk melakukan satu perbuatan atau berkait dengan larangan supaya kita meninggalkan satu perbuatan. Siapa yang masuk di dalam arahan ini? Maksudnya, siapakah orang yang bertanggungjawab untuk melaksanakan arahan dan juga tegahan? Okey, kata Imam Al-Haramain, al-mu'minun. Yang bertanggungjawab adalah orang-orang mukmin. Orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman dengan Allah, beriman dengan Nabi. Mereka inilah orang yang masuk di dalam arahan untuk melakukan satu perbuatan, ataupun mereka lah orang yang masuk di dalam larangan daripada melakukan satu perbuatan. Lalu kata Imam Al-Khattab Al-Maliki, al-mukallafun. Beliau tambah kalimah al-mukallafun untuk menjelaskan kepada kita, bukan semua orang mukmin bertanggungjawab dengan arahan dan juga larangan. Yang bertanggungjawab dengan arahan dan larangan di kalangan orang mukmin hanyalah al-mukallafun sahaja, iaitu orang mukmin yang telah sampai ke tahap mukallaf, iaitu orang yang telah pun berusia baligh dan dia adalah orang yang sihat akal. Adapun mereka orang-orang mukmin yang masih lagi kanak-kanak, ataupun orang mukmin yang
diuji Allah dengan gila, dia tidak berakal, maka mereka ini sekalipun beriman kepada Allah Azza wa Jal, pun begitu mereka tidak bertanggungjawab dengan arahan dan juga larangan. Sebab tu ada orang cerita, tapi saya tak pasti cerita ni betul ataupun tidak. Saya pernah dengar cerita ni, Al-Imam Allahumma salli ala sayyidina Nabi alaihi salatu wassalam, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang terkenal dalam dunia tasawuf. Ada orang cerita, cuma saya Syarah Amanah tak tahu adakah ia benar-benar berlaku atau tidak. Cuma yang menariknya ia berkait dengan sikit dengan ilmu usul fiqh. Katanya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani ini, beliau daripada kecil lagi sudah pandai mengajar, sudah berilmu, dan beliau mengajar orang ramai yang berusia tua-tua ni. Sedangkan beliau belum lagi balik. Jadi orang panggil syekh lah, cuma syekh kecil lah. Macam kita orang panggil ustaz budak, ustaz budak, ustaz yang masih tapi dia ustaz contoh. Jadi pada satu bulan Ramadan, beliau mengajar, sambil mengajar beliau makan. Sedangkan hari itu adalah hari yang termasuk dalam bulan Ramadan. Jadi orang mukmin kena berpuasa. Jadi anak murid yang besar-besar ni tanya, Syekh kenapa Syekh tak puasa? Bukankah kita berada pada bulan Ramadan? Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, yang wajib berpuasa kamu semua. Adapun saya masih kecil dan ghair mukallaf. Orang yang bukan mukallaf. Jadi maknanya kanak. Okey. Jadi kanak-kanak sekalipun mereka beragama Islam, namun mereka tidak bertanggungjawab dengan arahan maupun larangan. Okey, saya mohon maaf tuan-tuan, hari ni line di kawasan rumah ibu mertua saya tak kuat. Saya di Kuala Kangsar sekarang ni. Jadi line tak okey, memang putus-putus. Saya pun terpaksa meraihkan suasana yang ada. Tapi tak apalah, ma la yudraku kulluh la yutraku julluh. Satu kaedah diajar oleh para ulama kita, kalau tak dapat semua, jangan tinggal semua. Jadi walaupun kita tak dapat mengajar secara selesa disebabkan line yang putus-putus, namun selagi line masih ada walaupun terputus-putus, kita akan teruskan. Kalau dah berhenti terus, barulah kita berhenti. Okey. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal menyambung ucapan beliau dengan menyatakan wahumul aqilunal balighuna ghairus sahin. Siapakah dia mukallaf? Siapakah orang yang dianggap sebagai mukallaf? Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, al-mukallaf adalah al-balighun. Mereka adalah al-aqilun. Mereka adalah orang yang berakal. Maksud dia bukan orang yang gila. Kemudian al-balighun, kemudian orang yang sudah sampai ke tahap baligh. Jadi yang pertama, mereka mempunyai masih ketika itu mempunyai akal. Maksud dia kalau dia gila, dia bukan mukallaf. Atau dia tengah tidur. Orang yang tengah tidur tak dapat nak berfikir. Jadi dia juga tidak dianggap sebagai mukallaf sewaktu dia sedang tidur. Al-balighun, iaitu orang yang sudah sampai ke tahap umur baligh. Sama ada dengan cara mimpi atau dengan sebab umur sudah sampai kepada 15 tahun. Kemudian disebut ghairus sahin. Dalam masa yang sama, mereka ini bukan orang yang lalai. Ghairus sahin ni maksud dia mereka bukan orang yang lupa. Kadang-kadang dia berakal. Kadang-kadang dia telah baligh. Tapi dia lupa. Contoh, dia ingat dia dah semayang. Rupa-rupanya dia tak semayang. Sampai habis waktu boleh tengok, astaghfirullahalazim, saya tidak salat lagi. Adakah dia berdosa? Dia tidak berdosa. Kerana sewaktu dia sedang lupa, dia tidak dianggap sebagai seorang mukallaf. Ketika dia sedang lupa, dia tidak dianggap sebagai seorang mukallaf. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, ada orang Kuala Kangsar pun sama-sama. Tak apa bolehlah kita jumpa mana-mana Okey, insya-Allah biiznillah. Okey. Jadi inilah dia mukallaf. Jadi Imam Al-Hattab nak bagi tahu, maksud Imam Al-Haramain yang akan bertanggungjawab dengan arahan dan juga larangan adalah orang mukmin yang sampai ke tahap umur baligh dan setelah pun sampai kepada dia mempunyai akal yang sempurna ketika itu. Dalam masa yang sama, dia tidak lalai. Dia bukan seorang yang lupa. Kemudian kata Imam Al-Hattab Al-Maliki rahimahullahu azza wa jal, wa tadkhulul inas fi khitabiz zukur. Wa tadkhulul inasu fi khitabiz zukur bihukmi at-taba'.
Wanita, kalau kita tengok dalam matan sebab apa? Yadkhulu fi khitabillahi ta'ala al-mu'minun. Kalau ikut asal bahasa Arab, al-mu'minun maksud dia golongan-golongan lelaki yang beriman. Golongan-golongan lelaki yang beriman. Sebab tu dalam bahasa Arab, dia ada jamak muzakkar salim, dia ada jamak muannas salim. Jamak muzakkar salim, maknanya contohnya satu orang mukmin nama dia mukmin. Kalau dua orang mukmin, mukminani. Kalau tiga orang mukmin, mukminuna. Kalau satu orang perempuan beriman, contoh macam isteri saya, satu orang perempuan yang beriman kita panggil mukminatun. Dua orang perempuan yang beriman, tapi isteri saya satu je lah, bukan dua, isteri satu je. Isteri saya dan ibu mertua saya, jangan marah. Ni isteri tengah pandang ni, tak berani ni isteri tengah pandang. Okey. Ibu mertua saya dan isteri saya. Okey, dua perempuan. Jadi kita panggil mukminatani, dua orang mukmin, dua orang wanita yang beriman. Okey, katakan ada tiga orang, isteri saya, ibu mertua saya dan juga adik ipar perempuan saya. Jadi ketika itu kita tak sebut mukminun, kita sebut mukminat. Dia panggil jam'u al-muannas as-salim, jamak muannas salim. Jadi mukminun maksud dia lelaki-lelaki yang beriman. Mukminat, wanita-wanita yang beriman. Jadi Imam Al-Hattab tak nak sampai kita salah faham sebab asal bahasa Arab begitu. Lalu kata beliau, tadkhulul inas wa tadkhulul inasu fi khitabiz zukur bi hukmi at-taba'. Bi hukmi at-taba'. Jadi kata beliau, walaupun Imam Al-Haramain Al-Juwaini menggunakan kalimah al-mu'minun, pun begitu, maksud Imam Al-Haramain bukan hanya orang lelaki sahaja yang mempunyai tanggungjawab untuk melaksanakan perintah atau larangan. Sebaliknya orang perempuan juga. Apabila orang perempuan mukmin itu dia mukallaf, maknanya dia dah sampai umur dan dia telah pun baligh, dalam masa yang sama dia tidak lupa, maknanya dia dalam keadaan sedar, mereka juga bertanggungjawab dengan sebarang firman Allah ataupun sabdaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meminta untuk kita melakukan satu perkara atau meninggalkan satu larangan. Alhamdulillah. Nampaknya internet kita semakin elok. Moga-moga Allah Ta'ala terus memberikan rezeki untuk kita dapat hadir kelas ni. Okey. Ada orang tanya solat dekat mana Di Kuala Kangsar Okey, kebetulannya anak bongsu saya baru lepas berkhatan. Jadi inilah kali pertama saya jaga anak yang berkhatan. Sebelum ni anak yang lelaki yang mula-mula tu dia berkhatan masa dia kecil. Jadi kita pun tak ada pengalaman. Budak kecil senang di Mesir dulu khatan kecil. Jadi yang anak bongsu saya ni dia baru berkhatan minggu lepas. Jadi saya diminta untuk bersama dengan anak-anak nak jaga apa semua kan. Nampak dia pun dah sihat alhamdulillah. Jadi saya tu yang saya di Kuala Kangsar dan saya di Kuala Kangsar di ni dekat dengan Lubuk Merbau apa namanya di Puncak Bougainvillea orang Kuala tahulah di Puncak Bougainvillea. Solat pun solat di surau dekat dengan rumah mak betul lah, solat di Puncak Bougainvillea persiaran satu siap bagi tahu lagi. Okey. Para hadirin yang dirahmati Allah SWT, teacher saya pun ada wala teacher Nokiah pun ada alhamdulillah. Semoga diberkati Allah teacher. Anak murid cuba-cuba nak membaca kitab ni. Kalau salah-salah tu betul-betul kan teacher teknik mengajar tak betul ke apa khabarlah. Okey. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, balik kepada cerita kita tadi, Imam Al-Hattab nak bagi tahu bahawa jangan difahami kalimah al-mu'minun dalam matan merujuk hanya kepada orang lelaki, walaupun pada asal bahasa Arabnya begitu. Sebab tu dalam konsep bahasa Arab, asal kalimah al-mu'minun itu memang hanya untuk kepada orang lelaki yang beriman. Tetapi sekiranya ada dalil lain yang menunjukkan bahawa yang dimaksudkan adalah bukan semata-mata jantina lelaki, maka kita akan fahami dengan makna yang lain. Jadi bila kita rujuk dalil-dalil syarak, Allah Ta'ala memerintahkan bukan hanya kepada golongan lelaki. Sebaliknya orang perempuan juga dipertanggungjawabkan dengan arahan yang sama. Cuma hanya ada beberapa hukum hakam sahaja yang Allah Ta'ala tidak mewajibkan orang perempuan. Tapi kebiasaannya hukum hakam lelaki dan perempuan adalah sama. Okey, jadi di situlah Imam Al-Hattab jelaskan. Saya bila baca kitab ni saya rasa subhanallah. Kita seakan-akan dididik oleh Al-Imam Al-Hattab Al-Maliki dalam membaca satu perkara. Pertama, ambil nafas. Yang kedua, tenang-tenang. Yang ketiga, hayati.
Kerana bukan yang paling pentingnya untuk kita baca dengan laju-laju, nak bagi khatam kitab dengan cepat. Akhirnya kita tak dapat mutiara-mutiara yang terselindung di sebalik kalimah yang digunakan oleh Al-Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Sebab tu saya teringat apa yang disebutkan oleh guru kami, Fadilatul Syekh Sayyid bin Shaltul Asy-Syafi'i, guru fiqh saya dan juga guru usul fiqh saya di Mesir. Kata beliau, syiaruna al-fahmu awalan. Slogan kita adalah kefahaman yang mula-mula. Maknanya yang paling penting kita kena membaca dengan kefahaman. Kita tengok contoh para ulama kita. Padahal kalau kita baca sekali imbas, tak terfikir pun al-mu'minun tu hanya merujuk kepada orang lelaki sekali imbas. Tapi beliau, Imam Al-Hattab, menjelaskan orang perempuan juga termasuk. Supaya jangan ada yang baca kitab ini tiba-tiba salah faham, bagi tahu sebenarnya orang lelaki saja yang berkait dengan hukum hakam. Orang perempuan tak berkait di sisi Imam Al-Haramain. Sebab Imam Al-Haramain menggunakan kalimah al-mu'minun, tak guna pun al-mu'minun wal-mu'minat. Jadi mungkin orang akan salah faham. Baik, alhamdulillah. Seterusnya para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Imam Al-Hattab Al-Maliki menyambung kalam beliau dengan menyatakan, wa amma sahi, kalau ikut matanya, wasahi wasabi wal majnun ghairu dakhilina fil khitab. Itu asal matan waraqat Imam Al-Haramain Al-Juwaini. Itu asal matan waraqatnya. Okey, Allah barik fikum. Okey. Seterusnya para hadirin rahmati Allah, matan ini, matan ni maknanya prinsip ataupun kenyataan asas yang telah dikarang oleh seseorang ulama, kemudian datang ulama lain kembangkan lagi. Datang ulama yang kesulitannya kembangkan lagi. Jadi yang paling asas itu namanya matan. Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, wa amma as-sahi was-sabi wal majnun fahum ghairu dakhilina fil khitabi lintifa'i taklifi anhum lianna syart al-khitabi al-fahmu wa hum ghairu fahimina lil khitab. Adapun as-sahi, orang yang lalai. Orang yang lalai ni main orang yang terlupa. Orang yang terlupa ataupun dia katakan mungkin as-sahi ni mungkin merujuk kepada orang yang lupa lah. Kemudian wasabi, begitu juga dengan kanak-kanak. Begitu juga dengan kanak-kanak. Begitu juga wal majnun, orang gila. Fahum ghairu dakhilina fil khitab. Orang gila, kanak-kanak dan juga orang yang lalai, mereka ini adalah orang yang tidak termasuk di dalam al-khitab. Iaitu mereka tidak masuk di dalam larangan ataupun perintah. Maknanya sebarang firman Allah Subhanahu Wa Taala yang mengandungi perintah supaya kita melakukan satu perbuatan, atau satu arahan yang satu perintah, satu firman yang mengandungi larangan daripada melakukan sesuatu perbuatan. Okey. Sebentar. Arahan ataupun larangan ini tidak akan kena sama sekali ataupun tidak akan ditujukan sama sekali kepada orang gila, kanak-kanak dan juga orang yang lalai. Mereka tidak termasuk. Kenapa? Kata Imam Al-Jalal Al-Mahalli, lintifa'i taklifi anhum. Kerana ternafi tanggungjawab, tanggungjawab daripada mereka bertiga. Maksud dia mereka bertiga ini tidak dikenakan sebarang tanggungjawab. Mereka sudah dimaafkan daripada sebarang pertanggungjawaban. Jadi kerana itulah mereka tidak masuk di dalam tanggungjawab melaksanakan sebarang perintah atau tanggungjawab untuk meninggalkan sebarang perbuatan. Lalu kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, huraikan lagi kalam Imam Al-Jalal Al-Mahalli, kata beliau, li'anna syartal khitabi al-fahmu wa hum ghairu fahimina lil khitab. Kerana apa tanggungjawab dinafikan daripada orang gila, kanak-kanak dan juga orang yang lalai, iaitu orang yang lupa? Kerana syarat bagi al-khitab, syarat bagi firman Allah Ta'ala
yang mengandungi perintah untuk melakukan satu perbuatan atau mengandungi larangan daripada melakukan satu perbuatan, perintah dan juga larangan yang terkandung dalam firman tadi ataupun dalam sabdaan Nabi tadi, syarat dia adalah kefahaman. Maknanya orang yang nak menjadi seorang yang bertanggungjawab untuk melakukan satu arahan atau bertanggungjawab untuk meninggalkan satu larangan, dia mesti memiliki kefahaman. Dengan kefahamanlah baru dia menjadi orang yang boleh menerima dan menggalas tanggungjawab. Wahum ghairu fahimina lil khitab. Dalam masa yang sama, as-sahi, iaitu orang yang lalai, as-sabi, kanak-kanak, al-majnun, orang gila. Mereka bertiga ini adalah orang yang tidak faham, tidak dapat memahami firman Allah Ta'ala dan juga hadis Nabi yang mengandungi arahan ataupun larangan. Maksud dia sama ada tak faham langsung, iaitu orang gila contohnya, ataupun orang yang lalai, atau faham, contoh macam kanak-kanak, kita tengah dia faham tapi dia masih belum memahami sejelas-jelasnya. Jadi sebab itulah mereka tidak diminta untuk bertanggungjawab dengan sebarang arahan syarak ataupun tegahan syarak kerana mereka tidak memiliki kefahaman. Apabila mereka tidak memiliki kefahaman, mereka dinafikan, mereka dimaafkan daripada sebarang tanggungjawab. Sebab tu kanak-kanak tidak berdosa, sebab tu orang gila tidak berdosa. Begitu juga orang yang meninggalkan perintah syarak dalam keadaan dia terlupa, dia juga tidak berdosa. Pernah berlaku kepada seorang ulama besar dalam bidang fiqh mazhab al-Imam Asy-Syafi'i, begitu juga dalam bidang ilmu usul al-fiqh, ilmu yang sedang kita pelajari ini, iaitu al-Imam al-Isnawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Kata guru kami Fadilatul Syekh Said bin Shaltut Asy-Syafi'i, al-Imam al-Isnawi ini, beliau seorang yang begitu asyik di dalam ilmu. Beliau saban hari akan bergelumang dalam ilmu, sama ada mengajar atau belajar atau mengarang kitab dan sebagainya. Jadi satu malam beliau telah mempelajari satu kitab, bermula selepas sembahyang maghrib begitu. Beliau terus membaca kitab, buat ulang kaji, cuba fahami, buat hasil karya dan sebagainya. Beliau terus asyik di dalam kajian terhadap pembacaan tersebut dan beliau tidak sedar apa yang berlaku. Tiba-tiba beliau terkejut apabila beliau merasa muka beliau sudah terkena panas matahari. Subhanallah. Maknanya malam itu beliau tak sedar sama sekali bahawa malam sudah berlalu sehingga akhirnya masuk subuh. Subuh pun beliau tak sedar dan akhirnya beliau tidak sedar bahawa subuh akhirnya habis dan akhirnya matahari terbit. Kalau tak silap saya, maknanya bermula daripada isyak. Bermula daripada isyak beliau terus mempelajari kitab dan beliau tidak sedar bila masanya masuk waktu azan subuh. Subuh pun beliau tak sedar. Beliau masih malam lagi. Tiba-tiba beliau terkejut bila muka beliau sudah terkena panas matahari. Jadi hari itu Al-Imam Jalaluddin Al-Isnawi telah meninggalkan salat fardu subuh. Namun adakah beliau berdosa? Tidak. Kerana apa? Kerana beliau meninggalkan salat subuh dalam keadaan beliau tidak sedar. Dalam keadaan beliau bukan mukallaf ketika itu. Jadi orang yang bukan mukallaf, mereka tidak berdosa. Mereka tidak dianggap sebagai orang yang bertanggungjawab. Maksudnya mengandungi unsur-unsur dosa kalau meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Begitu juga dengan orang yang tidur. Orang yang tidur contoh. Kita ada kawan contoh, dia tidur. Dia tidur lepas isyak, semua dia tidur. Kita gerak dia sembahyang subuh. Dia tak sedar-sedar. Jenis memang mati. Tidur mati sungguh ni. Di asrama dulu ada juga kawan-kawan macam ni. Tidur mati sungguh. Gerak punya gerak tak sedar-sedar. Dia sedar-sedar dah pukul 8 contoh. Atau pukul 9. Berdosakah dia kerana tak sembahyang subuh? Dia tidak berdosa. Kerana bermula daripada azan subuh sampai habis subuh,
waktu sepanjang masuk subuh sampai habis subuh itu, sekitar dalam sejam setengah begitu, dia ketika itu adalah orang yang tidak memiliki akal yang dapat digunakan untuk berfikir dengan matang. Jadi apabila dia tidak memiliki akal yang jelas ketika itu kerana dia sedang tidur, dia tidak berdosa. Walaupun begitulah yang berlaku setiap hari. Dia tidak berdosa. Dia tidak berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus kepada apa yang disebut oleh Imam Al-Mahalli. Kata Imam Al-Mahalli dengan sedikit ubah suai daripada kalam Al-Imam Al-Hattab. Jadi kalau kita cuba buat perbandingan, kita akan nampak di mana ubah suai tersebut berlaku. Cuma saya tak dapat nak sebutkan satu persatu di sini disebabkan masa kita. Jadi kata Imam Al-Mahalli, wa yu'maru sahi ba'da zahabis sahwi bijabri khalalis sahwi ka qada'i ma fatahu minas salati wa dhamani ma atlafahu minal mal. Jadi Imam Al-Mahalli nak sebut, orang yang bukan mukallaf ini, kalaulah mereka bukan mukallaf sebab mereka tidur contoh, atau mereka terlupa contoh, mereka ini setelah mana kelupaan itu hilang daripada diri mereka, atau setelah daripada mereka tersedar daripada tidur, mereka walaupun sewaktu sedang tidur atau sedang lupa itu bukan mukallaf, namun setelah mereka tersedar, contoh orang bangun tidur, Allah, terlepas sembahyang subuh contoh, adakah dia boleh berhujah, oh tadi saya bukan mukallaf jadi saya tak perlu sembahyang zuhur lah, sembahyang subuh lah, jadi saya tak perlu qada lah sebab saya bukan mukallaf. Adakah dia boleh berhujah begitu? Tidak. Dia setelah bangun daripada tidur, dia perlu qada solat yang dia tinggalkan sewaktu dia sedang tidur tadi. Kalau dia tengah tidur tu, tiba tidur ni tidur ganas, sambil tidur kaki menendang sana menendang sini. Dia tidur rumah kawan dia. Sambil dia tidur tu kaki dia menendang sana menendang sini, dia tertendang pasu bunga rumah kawan dia. Akhirnya pecah pasu tu dalam keadaan dia tak sedar. Jadi dia telah menyepak pasu tadi dalam keadaan dia bukan mukallaf, dia tidak berdosa. Tapi setelah dia sedar daripada tidur, adakah dia perlu mengganti? Ya. Dia perlu ganti semula segala kerugian yang berlaku sewaktu dia sedang tidur. Kerana apa? Kata Imam Al-Hattab Al-Maliki, liwujudi sababi zalik wa huwa al-itlaf wa dukhulul waqti. Jadi kata Imam Al-Haramain, kata Imam Al-Jalal Al-Mahalli, orang yang lupa, orang yang lalai, selepas hilang kelalaian dia tadi, contoh dia bangun tidur ataupun dia setelah pun tersedar daripada kelupaan dia, dia diperintahkan untuk jabru khalalis sahwi, kerosakan ataupun kecacatan yang berlaku sewaktu dia sedang lalai tersebut, dia perlu untuk orang kata apa, jabri ni kalau ikut asal bahasa Arab, jabr ni adalah contoh macam tulang kita patah, kita sokong, perlu disokong semula, perlu disokong semula. Imam Al-Jalal Al-Mahalli mengumpamakan seperti kerosakan yang berlaku tu seperti tangan patah begitu, contoh. Jadi perlu, jangan dibiarkan tangan tu terus patah, tapi perlu dibantu supaya tangan tu lurus balik. Jadi apabila seseorang yang sedang tidur, dia tinggalkan sembahyang, seumpama dia telah mematahkan solat. Jadi jangan dibiarkan solat tu terus patah, tapi dia hendaklah menampung semula, dia perbaiki semula. Dengan cara apa? Dengan cara dia qada balik solat yang dia tinggalkan. Kalau sewaktu dia sedang lupa ataupun dia sedang tidur tadi, dia merosakkan harta benda, dia perlu membayar ganti rugi. Sebab apa? Mungkin dia berhujah, saya bukannya mukallaf. Masa tidur tadi saya bukannya orang yang sedar. Jadi kenapa saya kena qada balik? Kenapa saya perlu untuk bayar ganti rugi? Bukan salah saya sedang tidur. Orang tidur tak berdosa. Contoh. Jadi kalaulah dia kata begitu, jawapan Imam Al-Hattab adalah liwujudi sababi zalik. Dia kena menyelesaikan
segala kerosakan yang berlaku, segala kecacatan yang berlaku sewaktu dia bukan mukallaf tadi, seperti dia tidur, kemudian dia pecahkan barang orang, jadi dia kena qada balik solat atau dia ganti semula barang-barang yang rosak tadi. Kerana apa? Kerana ada sebab yang meminta orang tadi untuk mengqada semula solat dia atau membayar semula ganti rugi. Apa sebab tu? Wahuwal itlaf wa dukhulul waqti. Sebabnya adalah kerana ada kerosakan dan kerana telah masuk waktu solat. Jadi dalam ilmu usul fiqh, sebab ni ataupun orang Melayu panggil sebab lah, dalam masalah panggil as-sabab. As-sabab ni adalah ma yalzamu min wujudihil wujudu wa min adamihil adamu li zatihi. Sabab dan ataupun orang Melayu panggil sebab adalah sebarang benda yang kalau dia wujud, maka benda lain juga kena wujud. Kalau dia tiada, maka benda lain yang berkait dengan dia juga kena tiada. Jadi, kalau kita tengok kenapa kita wajib solat? Kerana masuk waktu. Jadi, bila masuk waktu, wajiblah solat. Tak masuk waktu, tak wajiblah lagi solat. Jadi orang itu sewaktu dia tidur, walaupun dia bukan mukallaf, tapi ada sebab yang mewajibkan dia sembahyang. Apa dia? Masuk waktu. Sewaktu dia tidur, waktu telah masuk. Jadi apabila waktu telah masuk, kewajipan solat kena ada. Cuma kebetulannya oleh kerana dia sedang tidur, maka dia tidak boleh nak solat sebab dia sedang tidur. Apabila dia bangun daripada tidur, kewajipan yang belum dilunaskan tadi, hendaklah dilunaskan dengan cara qada. Begitu juga dengan orang yang tidur contoh dan dia telah merosakkan harta benda sewaktu dia sedang tidur. Dia kena ganti balik. Dia kena bayar ganti rugi. Sebab apa? Kerana wujud sabab. Apa sababnya? Sababnya adalah kerosakan yang berlaku. Jadi apabila wujud kerosakan, maka hendaklah wujud ganti rugi. Kalau tidak wujud kerosakan, tidak wujudlah ganti rugi. Jadi dari segi apa yang telah kita dengar sebentar tadi, tahulah kita bahawa kadang-kadang orang yang kena qada solat atau orang yang kena bayar ganti rugi, kadang-kadang dia tidak berdosa. Walaupun dia tidak berdosa, dia kena juga qada ataupun ganti rugi. Ada juga orang yang ganti rugi dan juga qada dalam keadaan dia berdosa. Contoh, dia sengaja tidak mahu solat. Adakah dia wajib qada? Dia memang wajib qada. Dalam masa yang sama, dia meninggalkan solat tadi, dia berdosa. Sebab dia meninggalkan solat dalam keadaan dia sedar. Atau dia merosakkan harta awam. Merosakkan harta orang dalam keadaan dia sedar. Jadi dia merosakkan harta awam, dia berdosa. Tapi dalam masa yang sama, walaupun gitu, dia kena ganti rugi. Jadi maknanya kadang-kadang seseorang itu, dia mungkin berdosa, mungkin tak berdosa. Dalam isu qada dan juga isu membayar ganti rugi. Pun begitu, sekiranya ada sabab, maka dia hendaklah mewujudkan musabbab, iaitu benda yang berkait dengan sebab tersebut. Jadi contohnya tadi, apabila dia hidup dalam keadaan waktu solat telah masuk, maka dia wajib qada. Dia wajib qada. Adakah dia berdosa? Mungkin berdosa, mungkin tak berdosa. Tengoklah. Kalau dia tinggalkan sembahyang dalam keadaan dia sengaja, azan dah masuk, dia dengar, lepas tu dia tak nak sembahyang, akhirnya habis waktu sembahyang, dia berdosa. Dalam masa yang sama, dia wajib qada. Itu kalau dia sedar. Katakan dia tidur, maka dia tidak wajib qada. Dia wajib qada, tetapi dia tidak berdosa. Jadi, orang yang kena qada atau orang yang kena bayar ganti rugi, kadang-kadang dia tidak berdosa. Kadang-kadang boleh jadi dia juga berdosa. Sama ada berdosa ataupun tidak, kalau sudah ada sabab, dia kena mewujudkan musabbab. Maksud dia, apabila sudah wujud sabab, benda yang berkait dengan sabab tersebut hendaklah diwujudkan. Tapi kalau tidak ada sabab, maka tidak perlu wujudlah musabbab. Orang Melayu panggil sebab musabbab. Sebab musabbab. Cuma dalam bahasa Arab, sabab adalah satu benda yang kalau dia ada, benda lain yang berkait dengan dia. Ataupun dalam istilah bahasa Arab panggil musabbab juga kena ada. Wujudnya sabab menyebabkan wujudnya musabbab. Kalau tidak wujudnya sabab, maka musabbab juga tidak
wujud. Contoh macam tadi. Masuk je waktu solat, wajiblah solat. Tapi kalau tak masuk waktu solat, tak wajiblah solat. Contoh sekarang kita di Malaysia jam 3.53 petang. Dah asar ke belum? Tak asar. Saya wajib ke sembahyang asar? Tak wajib. Betul ke? Betul lah. Habis, tak payah sembahyang. Sekarang memang tak kena sembahyang. Bila nak kena sembahyang? Bila ada sabab. Apa sababnya? Masuk waktu asar sekejap lagi. Lebih kurang dalam setengah jam lagi, lebih kurangnya, ataupun kurang. Masuk je waktu asar, baru saya wajib. Jadi kalau saya sebelum waktu asar, kena sembahyang asar, wajib sembahyang asar? Tidak wajib sebab sabab belum wujud. Wujudnya sabab membawa kepada wujudnya musabbab. Tidak wujudnya sabab membawa kepada tidak wujudnya musabbab. Okey, Alhamdulillah. Cakap pun satu-satu sekarang ni. Takut putus. Bila putus, takut yang dengar jadi alamak ayat macam ayat tak jelas sebab ada yang terpotong. Jadi saya sebut satu-satu supaya kalau terputus pun, kalau adalah ayat saya yang terputus dan terpotong, dapat difahami juga insya-Allah subhanahu wa ta'ala. Cuma kelakar pula rasa cakap satu-satu gini. Tapi tak apalah, internet hari ni agak bermasalah. Pun begitu kita teruskan insya-Allah, moga-moga Allah Taala memberikan kemudahan biiznillah subhanahu wa taala. Oh, ada satu soalan daripada sahabat kita kejap Soalan, Ustaz sila berkunjung ke Putrajaya. Siapa ni? Muhammad Hairil Ekzan nak belanja saya ke Putrajaya? Kalau nak belanja beritahulah, kita turun ke Putrajaya insya-Allah. Okey. Soalan daripada Tuan Rasul Zaman Ramli. Bagaimana seseorang itu sentiasa hidup dia dalam keadaan yang lalai? Contoh terlibat dalam penggunaan najis dadah dan benda yang memabukkan. Contoh minum arak. Adakah dia tergolong di kalangan orang yang bukan mukallaf? Okey, soalan yang cantik. Orang yang dia menghilangkan akal dia secara sengaja. Contoh dia sengaja minum arak. Atau dia telah mengambil dadah. Dia telah mengambil dadah secara haram lah. Sebab kadang-kadang dadah juga digunakan dalam perubatan tapi dalam kadar yang diperlukan. Yang ni dia memang sengaja ambil dadah atau dia minum arak. Akhirnya sepanjang hidupnya dia tu jadi tak berakal begitu. Adakah dia termasuk di kalangan orang yang bukan mukallaf? Jawapannya tidak. Dia adalah mukallaf. Dia adalah mukallaf walaupun dia tidak berakal. Maksudnya, katakan seharian dia tidak menunaikan salat. Seharian itulah dia berdosa kepada Allah. Yang pertama berdosa sebab minum arak. Atau kerana dia mengambil dadah. Yang kedua dia berdosa kerana dia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ditegah oleh Allah. Dan kalau ada perbuatan yang wajib ditunaikan, dia tinggalkan sebab dia tak berakal. Contoh macam salat ataupun puasa. Dia juga berdosa kerana meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan dalam hukuman hudud, hukuman jenayah Islam, orang yang dia bunuh seseorang, dia bunuh seseorang dalam keadaan dia itu minum arak contoh. Dia minum arak dengan sengaja, lepas tu dia bunuh orang. Atau contoh dia minum arak kemudian diceraikan isteri dia. Adakah perbuatannya itu dianggap bukan mukallaf? Dia dianggap sebagai mukallaf. Maksudnya dia akan dikenakan hukuman sebagai seorang mukallaf. Kenapa? Kerana dia mabuk ataupun dia mamai tadi bukan kerana tak sengaja, tapi dia sendiri yang sengaja. Jadi yang dimaksudkan akil di sini, cantik soalan ni. Terima kasih kepada Tuan Rasul. Yang dimaksudkan dengan orang yang bukan mukallaf itu sekiranya dia tidak mempunyai akal, iaitu secara tidak bukan dengan sengaja dia. Tapi kalau dia sengaja menghilangkan akal dia, dia berdosa dan dia tetap dihukum sebagai seorang mukallaf. Maknanya kalau dia buat sebarang kesilapan sepanjang dia tengah mabuk itu, semuanya dia kena selesaikan. Maknanya dia terkait dengan hukuman hudud, dia terkait dengan hukuman qisas kalau berkait, dia terkait dengan jenayah.
Kenapa? Kerana dia sengaja menghilangkan deria akal dia tanpa ada sebarang keperluan. Maka dia adalah seorang mukallaf, maka dia akan bertanggungjawab penuh dengan segala musibah yang berlaku disebabkan kelalaian dia tersebut. Wali'ayazubillahi min zalik. Baik. Okay. Alhamdulillah. Kita masuk satu tajuk lagi. Tadi kita cerita tentang orang yang beriman. Orang yang beriman iaitu orang beriman yang mukallaf. Orang beriman yang punya akal dan telah pembalik dalam keadaan dia bukan dalam keadaan lalai, dalam keadaan terlupa contoh. Bagaimana pula dengan orang bukan Islam? Adakah mereka juga mukallaf ataupun tidak? Adakah mereka juga wajib untuk salat ataupun tidak? Kata Imam Al-Haramain Al-Juwaini rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wal kuffaru mukhatabuna bi furu'i syariah ala sahih. Seseorang yang tidak beragama Islam, golongan yang tidak beragama Islam, kita panggil orang kafir lah, orang kafir. Cuma kadang-kadang orang bukan Islam dia dengar bunyi kafir tu dia rasa macam ganas. Mungkin disebabkan dia rasa macam dia tak selamat kalau orang panggil dia kafir. Orang kafir. Istilah kafir ini adalah merupakan istilah dalam syariat. Cuma oleh kerana dunia hari ini telah pun dicemari dengan sikap-sikap yang tak sepatutnya oleh segelintir orang Islam ataupun orang-orang yang sengaja memburukkan agama Islam. Bila sebut kafir, faham orang ini wajib dibunuh. Sebut orang ni orang kafir, maksud dia wajib dibunuh. Jadi bila kita kata kamu seorang kafir, maknanya seakan-akan kita mengancam dia untuk membunuh dia. Jadi inilah menyebabkan sebagian orang bukan Islam tak suka istilah kafir ini. Begitu sebenarnya dari segi syariat, orang yang tidak beragama Islam kita panggil sebagai orang kafir. Pun begitu, bukanlah maksud dia kita boleh buat zalim dengan dia. Haram kita buat zalim dengan orang yang bukan beragama Islam. Bahkan dalam satu hadis Nabi kata, orang yang melakukan kezaliman kepada orang bukan Islam, mereka tidak akan dapat mencium bau syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai tahap tu sebab mereka ini bila sudah tinggal dalam negara Islam, dalam keadaan aman, dalam keadaan mereka tidak melakukan jenayah, darah mereka terpelihara, harta mereka terpelihara. Adapun mereka tak nak masuk Islam, Allah Ta'ala sebut lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu agama kamu, bagiku agamaku. Maksudnya memilih agama itu hak masing-masing. Cuma kalau tidak mahu memilih agama Islam, dia bertanggungjawab di akhirat kelak, jawablah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Namun di dunia dia tidak bertanggungjawab untuk perkara-perkara. Dia adalah orang yang, maksud dia seorang yang bebas. Dia seorang yang bebas untuk memilih mana agamanya. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan untuk menganut agama. Orang bukan Islam tidak boleh untuk kita paksa dia masuk agama Islam. Buat apa dia masuk Islam kalau kena paksa? Dia masuk Islam dalam keadaan berburu-buru. Buat apa? Kita nak orang masuk Islam dalam keadaan redha dengan agama Islam. Cuma dalam perbahasan kita sekarang, adakah orang bukan Islam ini, mereka juga adalah bertanggungjawab dengan furuk syariat. Maksudnya hukum hakam fiqah. Kata Imam Al-Haramain, orang bukan Islam ataupun orang-orang kafir, mereka ini adalah orang yang terkait dengan perintah-perintah Allah dan juga larangan-larangan Allah yang berkait dengan hukum hakam fiqah. Berdasarkan pandangan yang sahih, berdasarkan pandangan yang kuat. Dalam masa yang sama, wa bima la tasihu illa bihi wa huwal Islam ittifaqan. Mereka juga, iaitu orang bukan Islam juga, mereka juga bertanggungjawab dengan satu benda, dengan satu tanggungjawab yang segala hukum hakam fiqah tadi tidak akan sah melainkan dengan tanggungjawab yang satu ini. Apakah dia tanggungjawab yang satu ini? Iaitu al-Islam, iaitu memeluk agama Islam. Ittifaqan, secara kesepakatan seluruh para ulama. Jadi maksudnya apa? Imam Al-Haramain, dan kalam ini sudah dihuraikan oleh Imam Al-Hattab, ingin menyatakan bahawa orang bukan Islam dari segi adakah mereka diwajibkan ataupun mereka bertanggungjawab terhadap agama Islam dengan maksud akidah,
Adakah mereka diwajibkan oleh Allah untuk beragama Islam? Ya. Mereka diwajibkan oleh Allah untuk beragama Islam. Maksudnya untuk beragama Islam mereka diwajibkan. Maksudnya mereka tak ada istilah mereka disunatkan oleh Islam. Tak ada istilah disunatkan ataupun diharamkan. Mereka diwajibkan untuk meluk agama Islam. Kalau mereka peluk agama Islam, Alhamdulillah, mereka sudah menjadi seorang Muslim. Kalau mereka tidak mahu memeluk agama Islam, mereka berdosa kerana tidak menerima agama Islam. Pun begitu, di dunia ini, mereka tidak akan dikenakan sebarang hukuman kalau tidak mahu memeluk agama Islam. Maka sebab itulah Allah berfirman, Lakum dinukum waliyadin. Bagi kamu semua, agama kamu semua, dan bagiku agamaku. La ikraha fid din. Tidak ada paksaan di dalam beragama. Jadi, orang bukan Islam wajib beragama Islam. Kalau mereka tidak beragama Islam, mereka berdosa. Dan yang paling menggerunkan, di akhirat kelak, mereka bertanggungjawab di atas dosa yang sangat besar ini. Dosa paling besar iaitu tidak memeluk agama Islam, iaitu mereka akan kekal di dalam api neraka Allah wal-iyazubillahi min zalik selama-lamanya. Sebab tu, kata para guru kami di Al-Azhar, kalau saya tak silapnya, kalam Syekh Jamal Faruq, Ad-Daqa Al-Hasani. Dan juga saya pernah mendengar kalam ini daripada Syekh Sa'id Fudah. Orang bukan Islam, kalau dia tidak memeluk agama Islam kerana dia salah faham terhadap agama Islam, maknanya Islam yang dia tahu adalah Islam agama yang jahat. Islam yang dia faham, Islam yang bunuh orang. Islam yang dia faham adalah Islam yang menzalimi wanita. Itu maklumat Islam yang sampai kepada dia. Maklumat yang silap tapi itu yang sampai kepada dia. Menyebabkan dia kata, buat apa nak terima agama yang jahat macam ni? Akhirnya dia tak masuk Islam. Di akhirat kelak, mereka tidak bertanggungjawab. Mereka tidak berdosa dan mereka akan selamat dimasukkan ke dalam syurga. Walaupun tak pernah sujud kepada Allah lepas sekali. Sebab apa? Sebab Islam yang mereka faham, Islam yang jahat. Dan secara fitrah kita tak nak benda jahat. Jadi mereka ini dimaafkan oleh Allah. Kerana kebetulannya itulah yang mereka dapat. Dapatan mereka itu begitu. Namun, orang yang akan kekal dalam api neraka Allah ini adalah mereka yang tahu tentang Islam. Tahu agama Islam ni agama yang baik. Faham tentang akidah. Faham tentang ni. Semuanya clear. Semuanya tak ada yang ragu-ragu. Tapi tetap tak nak masuk Islam. Ya, ketika itu mereka bertanggungjawab di atas pilihan mereka. Terserah kalau tidak mahu meluk agama Islam, di dunia kamu selamat. Namun di akhirat, adakah kita akan selamat daripada murka Allah? Wali'ayazubillahi min zalik. Sebab tu tanggungjawab kita sendiri sebagai orang Islam adalah memperkenalkan Islam sama ada secara lisan, bahkan yang lebih penting adalah secara akhlak. Akhlak orang Islam itu sebenarnya memberi kesan yang besar kepada orang bukan Islam memilih agama Islam. Kita bantu mereka untuk mereka selamat di dunia dan juga di akhirat. Ya Allah, moga-moga kita menjadi duta kepada tersebarnya agama Islam dengan sebab indahnya akhlak yang kita pamerkan, kerana kita berakhlak dengan akhlak baginda Nabi sang kekasih hati Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jadi Imam Al-Haramain nak bagi tahu, orang yang bukan beragama Islam mereka wajib memeluk agama Islam. Secara kesepakatan seluruh para ulama. Tak ada satu pun ulama kata sunat je masuk Islam. Semuanya kata wajib. Cuma soalan yang kedua, adakah mereka juga wajib untuk solat, puasa dan sebagainya? Berlaku perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Yang kuatnya adalah orang bukan Islam, mereka juga wajib melaksanakan seluruh perintah Allah yang lain. Kita orang Islam wajib solat, orang bukan Islam juga wajib solat. Kita orang Islam wajib berzakat, orang bukan Islam juga wajib berzakat. Tapi kalau mereka solat sekalipun tak akan sah solat mereka, kerana selain mereka diwajibkan untuk solat, mereka juga diwajibkan untuk melakukan satu perbuatan yang merupakan syarat sah solat, syarat sah haji, syarat sah zakat. Apa dia? Beragama Islam. Jadi, sekalipun mereka solat, mereka takkan sah solat mereka sebab ada syarat yang tidak dipenuhi, iaitu beragama Islam. Maka kesimpulannya, mereka wajib solat dan mereka juga wajib untuk beragama Islam. Kalau mereka beragama Islam dan mereka menunaikan solat, barulah mereka dianggap sah ibadat mereka kerana mereka sudah beragama Islam. Maknanya kalau orang bukan Islam tak sembahyang Jumaat, kita boleh denda ke? Di dunia ni? Tak boleh. Yang kita bincang ni adalah hukum akhirat. Yang kita bincang orang bukan Islam ni wajib solat, wajib zakat, wajib tunaikan haji,
wajib berpuasa. Ini semua hukum di akhirat. Maksudnya mereka akan dipertanggungjawabkan oleh Allah atas kesilapan tidak solat, atas kesilapan tidak menunaikan zakat, atas kesilapan tidak berpuasa. Di dunia ni adakah mereka akan dipertanggungjawabkan? Kerajaan boleh ambil tindakan kepada orang bukan Islam kerana tak sembahyang? Tak boleh. Tak boleh. Kerana ia berkait dengan la ikraha fid din. Jadi la ikraha fid din, ayat ini menceritakan sikap kita kepada mereka di dunia. Namun dalam masa yang sama, adakah bila mereka tidak dikenakan tindakan bila tak sembahyang menunjukkan mereka tak wajib sembahyang? Tidak. Mereka sebenarnya wajib solat. Cuma kalau mereka solat sekalipun, tak akan sah solat mereka kerana ada satu lagi syarat yang tak tertunai. Apa dia? Beragama Islam. Apa bukti kamu kata orang bukan Islam wajib solat, wajib zakat? Buktinya apa yang disebut oleh Imam Al-Haramain. Dan kata Imam Al-Khattab, wa qawluhu, iaitu ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi, liqawlihi ta'ala, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin. Surah Al-Muddassir, ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43. Hujjatun lil qawlis sahih. Kata Imam Al-Khattab, ucapan Imam Al-Haramain yang berbunyi, kerana firman Allah Ta'ala, apa yang menyebabkan kamu semua dimasukkan ke dalam neraka Saqar? Lalu mereka yang tidak beragama Islam itu berkata, kami satu ketika dahulu tidak melakukan salat. Jadi kata Imam Al-Khattab, ayat ini, ma salakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, yang bermaksud, apa yang menyebabkan kamu semua masuk dalam api neraka ni? Allah tanya nanti di akhirat. Mereka akan jawab, kami satu ketika dahulu tidak mendirikan salat. Ayat ini adalah hujah, adalah dalil yang menguatkan kenyataan pandangan yang berbunyi, orang bukan Islam, mereka wajib melakukan segala arahan-arahan yang turut dikenakan ke atas orang Islam. Seperti kewajipan salat, zakat, tutup aurat, menunaikan haji dan sebagainya. Okey. Seterusnya para hadirin dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tengok ayat ni ya, maksudnya kalau bila Allah sebut bahawa orang bukan Islam nanti di akhirat akan beritahu kami masuk neraka sebab kami tak sembahyang, maknanya sembahyang tu wajib. Kalau sembahyang tak wajib, mereka tak akan kata kami masuk neraka sebab kami tak sembahyang. Tapi bila mereka kata kami masuk neraka sebab kami tidak melakukan salat, ini menunjukkan mereka telah meninggalkan salat yang diwajibkan ke atas mereka. Jadi ini menunjukkan salat turut diwajibkan ke atas orang bukan Islam. Okey, pandangan yang kedua. Tadi pandangan pertama mengatakan orang bukan Islam wajib melakukan tanggungjawab seperti orang Islam. Pandangan yang kedua mengatakan waqila innahum ghairu mukhatabina bi furu'i syari'ati li'adami sihhatiha minhum qabla al-Islam wa adami mu'akhazatihim biha ba'dahu. Jadi pandangan kedua pula berpandangan orang bukan Islam mereka tidak bertanggungjawab dengan hukum hakam fiqh. Apa hujah golongan kedua ini? Kerana kata mereka, kalau mereka melakukan ibadah-ibadah itu pun sebelum mereka meluk agama Islam seperti solat, zakat dan sebagainya, ibadah mereka tak sah. Jadi buat apa mereka diminta untuk melakukan satu perbuatan yang tak sah? Ini menunjukkan mereka tak wajib solat. Kemudian kata mereka lagi, golongan kedua kata, hujah kedua kami, kalaulah mereka wajib solat, wajib puasa dalam keadaan mereka belum meluk agama Islam, maknanya kalau mereka masuk Islam nanti, mereka kena qada habislah semua ni. Sebab mereka wajib buat. Tapi mereka tak buat. Tiba-tiba orang bukan Islam kalau memeluk agama Islam tidak pula wajib untuk qada. Kalaulah wajib, mesti mereka wajib kena qada. Ini hujah golongan yang kedua. Jadi kata mereka, bukti kami ada dua. Pertama, mereka buat apa kita nak suruh mereka melakukan perbuatan yang mereka buat pun tak sah. Yang kedua, kalaulah solat, zakat dan semua itu adalah wajib, nescaya orang bukan Islam setelah meluk agama Islam kena qada semua ni. Kalau masuk Islam umur 30 tahun,
Daripada umur 15 ke umur 30 tahun tu, semua solat kena qada. Semua puasa kena qada. Tak ada pun kena qada. Tak ada pun kena solat. Ini menunjukkan mereka yang bukan beragama Islam tidak dipertanggungjawabkan dengan ibadah, dengan perintah dan juga larangan. Satu je mereka bertanggungjawab, iaitu memeluk agama Islam. Ini hujah golongan yang kedua. Pun begitu, golongan yang pertama yang berpandangan bahawa orang bukan Islam wajib untuk melakukan segala perbuatan yang diperintahkan dan wajib untuk meninggalkan segala perbuatan yang dicegah, mereka kata apa? Ni, mereka nak balas balik hujah golongan yang kedua. Kata Imam Al-Hattab yang beliau menghuraikan kalam Imam Al-Mahalli kebanyakannya, wa ujiba bi anna faidata khitabihim biha iqabuhum 'alayha wa 'adama sihhatiha fi halil kufri litawaqqufiha 'ala an-niyyatil mutawaqqifati 'ala al-islam wa amma 'adamul mu'akhazati biha ba'da al-islam fatarghiban lahum fil islam. Jadi golongan yang pertama, yang pandangan mereka lah yang paling kuat, yang mereka ni mengatakan orang bukan Islam wajib melakukan segala perintah yang dikenakan ke atas orang Islam. Sama maknanya orang Islam dengan orang bukan Islam sama. Kita wajib solat, mereka juga wajib solat. Bila golongan kedua berhujah tadi, golongan pertama jawab balik. Tadi mereka kata tak ada faedah. Buat apa suruh buat satu perbuatan yang tak sah? Jadi tak ada faedah. Kata mazhab yang pertama, ada faedahnya. Apa faedahnya? Mereka akan dikenakan balasan dosa meninggalkan solat, tak tunaikan haji, tak berzakat di akhirat kelak. Itu adalah kesan mengapa kita mengatakan orang bukan Islam wajib solat, wajib zakat. Kerana berdasarkan ayat tadi, mereka akan bertanggungjawab. Jadi ada faedah. Bukan kita cakap benda sia-sia. Bahkan kenyataan kita ini ada kesannya. Apa kesannya? Kalau kita kata mereka tak wajib solat, maknanya mereka tidak akan dihukum di akhirat kelak kerana meninggalkan solat. Tiba-tiba Allah kata mereka dikenakan hukuman sebab tidak solat. Maka faedahnya balik ke akhirat. Iaitu mereka akan dibalas dengan seksaan kerana meninggalkan perbuatan yang diwajibkan ke atas mereka. Kemudian, kalau golongan kedua tadi tanya, kalau begitu, kalau kita suruh juga dia orang solat, solat dia takkan sah. Buatlah macam mana pun tak sah. Jadi tak ada faedah juga. Kata mazhab yang pertama, masalah tak sah itu bukan balik kepada kita. Balik kepada sikap mereka yang tak nak masuk Islam. Padahal mereka boleh saja untuk memastikan ibadah mereka sah. Iaitu dengan cara memeluk agama Islam. Jadi, sembahyang mereka, puasa mereka tidak sah kerana tidak mahu memeluk agama Islam. Padahal mereka boleh saja memeluk agama Islam. Macam kita lah. Satu orang. Orang tanya dia, dah sembahyang belum? Dia kata, saya tak solat ini. Kenapa? Saya tak ada wuduk. Lah, pergilah ambil wuduk. Takkan kamu tak ambil wuduk, kamu nak jadikan ia alasan untuk kamu meninggalkan sembahyang? Betul lah, orang yang tak ada wuduk haram sembahyang. Tapi kenapa tak ambil wuduk? Pergilah ambil wuduk, betul sembahyang lah. Jadi begitu lebih kurangnya. Jadi orang bukan Islam, kenapa mereka tak nak solat? Mereka wajib solat. Habis kalau sembahyang pun tak sah, memanglah sembahyang tak sah. Tapi mereka boleh saja memastikan sembahyang mereka sah. Iaitu dengan cara memeluk agama Islam. Ni hujah golongan pertama. Tengok kalau kita tengok hujah golongan kedua tadi macam kuat. Tapi rupa-rupanya hujah golongan pertama juga kuat. Sebab itu hujah golongan pertama ni ataupun pandangan pertama itu dianggap pandangan yang paling kuat dalam isu ini. Sebab itu para ulama kita bila mereka mengeluarkan kenyataan itu bukan kenyataan kosong, tapi di sebalik ucapan mereka itu sudah tersemat dalil-dalil yang kukuh. Okey, tinggal satu lagi yang belum dijawab oleh mazhab pertama. Golongan kedua kata apa tadi? Okey, kalau begitu kenapa mereka tak perlu kena qada? Kalau kita kata orang bukan Islam wajib solat, lepas tu dia tak solat, jadi dia berdosa. Macam orang Islam lah, orang Islam kalau tak solat secara sengaja dia berdosa. Adakah dia kena qada? Dia wajib qada. Okey. Tiba-tiba orang bukan Islam, mereka tinggalkan solat berapa tahun? Katakan 10 tahun, lepas tu baru masuk Islam. Adakah mereka wajib qada 10 tahun tak sembahyang? Tak. Ini kata mazhab yang kedua, ini hujah kami
bahawa orang bukan Islam tak wajib solat? Mazhab pertama jawab balik. Kata mazhab pertama, mereka tidak, wa amma adamul muakhazati biha ba'dal Islam fatarghiban lahum fil Islam. Adapun Allah Ta'ala tidak mewajibkan mereka untuk qada semua ibadah-ibadah yang telah mereka tinggalkan sewaktu mereka belum memeluk agama Islam, itu adalah untuk memberikan galakan kepada mereka untuk memeluk agama Islam. Maknanya ada satu pengecualian. Sepatutnya kena qada. Maknanya sepatutnya macam orang Islam juga. Kalau tinggal sembahyang kena qada. Tetapi untuk orang bukan Islam, bagi menggalakkan mereka untuk memeluk agama Islam, Allah kecualikan mereka dari sudut kena qada. Walaupun secara kaedahnya sepatutnya mereka kena qada. Sebab kalaulah kita kata, okey tuan masuk agama Islam baik, dia kata baik saya ingin masuk Islam. Cuma untuk pengetahuan tuan oleh kerana tuan masuk Islam sekarang dah umur 60 tahun, tuan balik katakan 15 tahun, 15, 45, 35, 45, 55, 55, tuan masuk Islam umur 60, maknanya ada 45 tahun tuan telah meninggalkan sembahyang. Jadi 45 tahun kali dengan 365 hari, tuan kena qada hari-hari tu semuanya, sebab tuan wajib solat sepatutnya, tapi tuan tak sembahyang masa belum masuk Islam. Jadi alhamdulillah dah masuk Islam. Jadi kena qada semua tu Dia dengar 365 hari kali dengan 45, aku kena qada, aku tak buat benda lain, nampak maknanya. Maknanya kalau macam tu dia kata, kalau macam tu saya sorry tak jadi masuk Islam sebab nak kena qada punya dah banyak. Jadi di situlah hikmah mengapa Allah Ta'ala tidak mewajibkan mereka qada solat, qada zakat, qada puasa, sekalipun secara kaedahnya mereka wajib qada sebab mereka meninggalkan satu perbuatan yang wajib ke atas mereka. Kenapa? Apa hikmahnya? Menggalakkan mereka untuk memeluk agama Islam. Alhamdulillah, saya kira itulah yang kita sempat bincang pada hari ini. InsyaAllah dalam pertemuan akan datang kita akan masuk kepada perbahasan yang seterusnya daripada kitab ini. Dan Alhamdulillah, semoga dimudahkan Allah. Ada satu soalan saya tengok tadi ada satu soalan yang ditanya, iaitu seorang kanak-kanak yang belum balik, adakah segala kesalahan kesalahan yang dilakukannya maka tertanggung ke atas walinya? Terima kasih. Baik, biasa kita dengar begitu tapi sepanjang yang saya belajar, wallahu taala a'la wa alam, kanak-kanak yang belum balik dia tidak berdosa. Dia buat apa benda pun dia tak berdosa. Katakan dia buat satu benda yang berdosa tapi dia belum balik, katakan dia mencuri. Adakah ayah dan ibunya yang berdosa? Setakat yang saya belajar, saya belum pernah jumpa lagi. Walaupun kita biasa dengar begitu daripada orang-orang Melayu kita. Namun secara amanahnya, setakat yang saya belajar, saya belum pernah jumpa lagi bahawa apabila kanak-kanak yang belum balik melakukan dosa, dosanya akan dipundakkan ke atas ibu dan ayahnya. Saya tak nak jumpa lagi. Tapi semestinya, kalau ibu dan ayahnya yang mendidiknya supaya jadi pencuri, jadi itu, jadi ini, kemudian budak tu jadi pencuri, budak tu jadi pencuri sampai dia tua, maka dosanya akan turut dipundakkan kepada ibu dan ayahnya, kerana ibu dan ayahnya lah penyebab dia menjadi seorang pencuri. Tapi katakan ibu ayah dia tak ajar dia mencuri pun, tiba-tiba dia mencuri juga. Adakah ibu dan ayahnya berdosa kerana si kanak-kanak tadi telah mencuri? Setakat yang saya belajar, saya belum pernah menemuinya. Cuma yang saya temui, kalaulah kanak-kanak itu melakukan ibadah, pahalanya diberikan kepada si kanak-kanak tadi. Pahalanya akan diberikan ke kanak-kanak tadi. Cuma diberikan bukan kerana dia melakukan perbuatan wajib. Diberikan oleh Allah kepada si kanak-kanak tadi atas dasar ihsan dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab pada asalnya dia tak wajib solat. Tapi dia solat kerana mak ayah dia suruh dia solat, didik dia solat, akhirnya dia solat. Semestinya mak ayah dia dapat pahala sebab mak ayah dia adalah penyebab kepada dia boleh solat. Dalam masa yang sama, adakah kanak-kanak tu dapat pahala juga tak? Mak ayah memang dapat dah. Dia dapat atau tidak? Dia dapat. Berdasarkan apa yang disebut oleh Al-Imam
Syihabuddin Ar-Ramli dalam kitab beliau syarah beliau bagi kitab Al-Waraqat ataupun namanya Ghayatul Ma'mul Syarh Waraqatil Usul, disebut bahawa kanak-kanak itu juga mendapat pahala sekalipun dia belum lagi mukallaf, kerana dia telah melakukan satu kebaikan walaupun pada asalnya dia tidak berpahala, tidak berdosa sebab dia belum mukallaf. Namun Allah yang maha baik, Allah yang maha indah memberikan pahala juga kepada kanak-kanak tersebut. Semestinya mak ayahnya yang mendidik juga akan mendapat pahala. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Alhamdulillah. Saya kira itu saja soalan yang ditanya kepada saya dalam sepanjang pertemuan ini. Sekali lagi saya memohon kemaafan kepada seluruh yang mendengar disebabkan internet kita yang putus-putus begitu. Pun begitu, insya-Allah kami usahakan supaya akan datang masalah ini akan dapat diperbaiki. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua yang telah mendengar. Perbahasan ilmu usul fiqh ni satu perbahasan yang sebenarnya membina pemikiran kita. Dalam kehidupan sehari-harian, dalam masa yang sama juga dia mengajar kita untuk meneliti, oh macam ni rupanya cara para ulama fiqh memahami dalil-dalil syarak. Dan kalau kita fahami kaedah usul fiqh dengan baik, kita akan rasa malu nak kata ulama ni tak ada dalil. Ulama ni tak betul. Sebab apa? Sebab mereka adalah orang yang sangat teliti di dalam memahami dalil-dalil syarak. Sebab zaman kali ini kan senang. Imam Syafi'i tak ada dalil, Imam Syafi'i silap lah apalah. Walaupun Imam Syafi'i bukan Nabi dan Rasul. Memang ada dia buat silap, secara adatnya begitu. Namun mereka ini orang yang sangat teliti. Kita tengok baca kitab tadi pun begitu teliti diperbincangkan. Itu baru sekadar apa yang ditumpahkan di kertas. Belum yang masih berbaki di akal mereka. Subhanallah. Sebab tu bila kita mempelajari ilmu ini, selain daripada dia mendidik kita supaya menjadi seorang yang teliti dalam kehidupan sehari-harian, kita juga diajar untuk memahami begini rupanya cara para ulama kita di dalam memahami ayat-ayat Allah dan hadis-hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. InsyaAllah dalam pertemuan yang akan datang kita akan meneroka lagi ilmu yang jarang-jarang disebutkan kepada umum gini. InsyaAllah kita akan mempelajarinya lagi. Moga-moga Allah Ta'ala memberikan taufik, memberikan kebaikan kepada kita dalam mendalami ilmu ini. Allahumma amin. Itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih kepada semua. Marilah sama-sama kita menutup ataupun menangguhkan majlis kita dengan kita berselawat ke hadrat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatika wa midada kalimatika kullama ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما
ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.